Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat asatizah yang saya kasih dan saya hormati, daripada pihak pengurus daripada Jabatan Agama Islam Sarawak, kepada Al-Fadil Sidi Ustaz Muhammad Nakiuddin yang saya hormati, dan segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita berada di penghujung daripada pengajian kita Ummul Barahin, iaitu Amma Istighna'uhu. Ini tak salah saya sama dengan bacaan saya di dalam program Imanuna di IKIM. Biasanya di IKIM saya akan habiskan ni sampai khatam tu dalam masa 3 bulan lagi. Oktober, November, Disember habis. So Januari biasanya baru buka kitab baru. Tapi kita 3 bulan kita jadikan 1 malam. So kalau terlajak sikit saya mohon maaf lah sebesar-besarnya. Lebih-lebih lagi sebenarnya di bab inilah keistimewaan akidah silsilatil aqaid as-sanusiyah berada pada bab ni. Saya rasa saya dah syarahkan pada minggu lepas bahawa ini bab yang dia khususkan dalam kitab Al-Um, yang tidak ada di tempat lain, betul. Dan kalau kita, siapa yang ada rezeki lebih, boleh beli syarah akidah sughra dia, Imam Sanusi, tapi beli kat Mesir lah. Ada komplit, ditahqiq oleh Adnan, Syekh Anas Syarfawi, yang hebatlah bagi saya tahqiq dia. Atau kalau tidak, beli Hasyiah Dasuki cetakan bulak lama tu, ada jual kat Malaysia lah. Itu hamish dia tu adalah syarah Imam Sanusi. Ini isi dia. So dalam ni kita boleh nampak bahawa Imam Sanusi mencerminkan diri dia sebenar di dalam bab ini dan bab setelahnya sampai khatam, yang insyaAllah kita akan syarahkan dalam pengajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang makna la ilaha illallah. Dia ada makna tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dengan makna yang betul. Okey, dengan makna yang betul. Berarti istighna'u an kulli ma siwahu wa iftiqaru ilaihi kullu ma adahu. Iaitu Allah SWT ni maha kaya dan tidak berhajat pada apa pun selainnya, dan segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepada Allah SWT. Sama ada dalam konteks kewujudan dia, untuk wujud dia memerlukan Allah, imdadan, dan dalam pelangsungan kewujudan dia, dia punya existence dia boleh berlangsung juga perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang diperincikan apa yang dimaksud dengan istighna, atau boleh kita katakan iaitu kenapa dipanggil dengan tauhid uluhiyah dalam konteks ini. Jadi saya rasa semua dah dapat saya punya risalah, Ustaz Nizam punya risalah, dan ini akan jadi projek kami di bawah scholarship yang ada di Johor.
kerana ada isu tentang isu pembahagian tauhid 3, sebatas mana boleh, sebatas mana tidak boleh, dan ia memang wujud di dalam beberapa silibus di Sekolah Agama Islam Johor, tapi di mana batas-batas yang boleh diizinkan dan mana batas-batas yang akan terjerumus kepada pemikiran-pemikiran Wahhabism dan lain-lain, maka itu insya-Allah nanti kita akan terbit secara ilmiah di dalam kitab itu. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab Imam Sanusi dan Mutawwalat Akidah Asy'ariyah, kita akan menemukan. Jadi banyak yang maybe tak adalah saya dah baca kitab ni, kitab tu tak ada. Itu berarti tak cukup baca lagi. Jadi ada banyak kitab Asy'ariyah yang baru ditahqiq. Jadi sebab itu banyak yang tak tahu. Contoh dia Al-Imam Al-Muqtarah, dia ada kitab khusus mengupas la ilaha illallah. Imam Al-Yusi mengupas tentang la ilaha illallah. Al-Habati mengupas tentang la ilaha illallah. Dalam hal ini dia mensyarahkan seperti apa yang telah disyarahkan oleh Imam Sanusi. Berarti ada sumber, ada masadir, ada kita panggil ada masadir, ada sumber. Bukan cakap sembarangan, tapi of course kena dengan makna yang sahih. Maka amma istighna'uhu jalla wa adza an kulli ma siwahu. Jadi Allah SWT ni maha kaya dari segala apa yang selainnya. Jadi dia tidak berhajat kepada apa pun. Fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujud. Maka kita akan mengatakan yujibu ini Allah yaqtadilah atau yastalzimulah, iaitu menyebabkan Allah SWT, ya bukan sebab musabab ta'lil ilat, bukan, dengan maksud apa? Ya inilah kita panggil bukti Allah SWT itu wajibul wujud, lazim atau mesti wajibul wujud. Itu bahasa yang lebih accurate. Tapi of course macam saya kata, bila kita syarahkan ilmu akidah ni, kita kena tasamuh dengan lughat, tasamuh dengan bahasa. Kita tak boleh terlalu syadid. Sebut sikit je macam ni, ini dah salah dah ni, ini tajsim dah ni, ini tashbih ni, ini dah. Tak boleh macam tu. Dia kena tasamuh, kena tolerance dengan bahasa. Yastalzimu wujubal wujud. Jadi melazimkan Allah SWT itu wajib wujudnya. Lahu alladhi huwa sifatun nafsiyatun, yang mana ia adalah berupa sifat nafsiyah. Sifat zat itu sendiri. Kama alimta, seperti yang kau telah tahu. Wal kidama, dan juga menyebabkan atau tengok, saya guna menyebabkan, nanti orang kata Ustaz Aiman kata sifat tu sabab musabab. Tak betul lah tu. Bukan. Maksud dia mewajibkan tu berarti mengatakan bahawa wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kidam. Itu maksud dia. Wa yujibu lahu ta'ala al-kidama. Jadi Allah bersifat kidam, baqa wal mukhalafata lil hawadisi, dan Allah SWT berbeza dengan sekalian makhluk, wal qiyama bi nafsi, dan Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zatnya sendiri. Wa hadhihi al-arba'ah min as-sifat salbiyah. Berarti Allah ada sifat nafsiyah dan 4 sifat salbiyah. Bagi bab ini adalah termasuk bahagian daripada pembahagian sifat istighna. Kita kata macam tu. Wal tanazzuha, dan juga melazimkan Allah SWT bersifat, atau wajib bagi Allah SWT bersifat dengan tanazzuha anin naqaisi. Ada ustaz saya belajar sifat 20 hari tu ustaz ajar, tak ada pun tanazzuh anin naqais. Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuh bi nafsihi, wahdaniyah tu mana ada tanazzuh anin naqais. Ini yang kita kata sifat, ya sifat, tapi sifat yang kita maksudkan sebagai mafhum. Mafhum daripada keagungan Allah SWT. Mafhum daripada salbiyah ini. Apabila Allah SWT itu kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, zatnya sendiri, dan dia itu istighna, maha kaya dan tidak berhajat kepada apapun, maka automatik dia itu suci dari segala kekurangan. Betul ke tidak? Yalah, when we say, bila kita kata Tuhan, kita kata uluhiyah, berarti Allah Tuhan, dia maha kaya, dalam erti dia tidak berhajat kepada suatu apapun, berarti dia mestilah wujud, ya, kerana tak mungkin zat yang maha kaya dia itu tidak wujud, betul? Berarti dia maha wujud. Dia tak mungkinlah zat yang maha kaya dia itu baru, dia mesti kidam. Tak mungkinlah dia akan sirna, tak mungkinlah dia itu sama dengan makhluk. Kerana kalau sama berarti dia berhajat seperti makhluk yang lain. Wal qiyama bin nafsi, dan tak mungkin dia berhajat kepada sesuatu, dia berhajat kepada tempat. Tak mungkinlah dia berhajat kepada zat yang menentukan dia. Berarti dia juga mestilah disucikan dari segala kekurangan.
dari segala naqais, dari segala sifat yang bersifat kekurangan. Itu maksud dia. Jadi Allah SWT ni maha kaya, dia tidak kurang. Jadi dia kamal, dia kamil. Kamil tu berarti sempurna. Jadi dia tanazzuhani naqais. Jadi kalau orang yang tak cermat, dia akan mengatakan Asy'ariyah hanya mengatakan sifat Allah itu 20. Berarti mereka ini saya dah syarahkan pada awal pertemuan. Tak, bukan macam tu. Ini istilzam. Kita faham 20 itu adalah sifat yang menunjukkan keesaan Allah dan lain-lain. Selain dari itu, dari situ kita boleh mafhumkan banyak mafhumat yang lain. Kita panggil dengan mafhum. Mafhum berarti walaupun ia tidak tertulis oleh ulama, tapi dapat diistintaj, dapat difahami melalui pensabitan nas tersebut, pensabitan mantuk tersebut. Lalu dia kata apa? Wa yadkhulu fi dzalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam. Maka masuklah di dalam konsep atau di dalam penetapan Allah SWT ini maha suci dari segala kekurangan, berarti wajib bagi Allah bersifat dengan sama. Kerana apa? Kita ingat dalil sifat sama apa kita ingat? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama, niscaya dia itu pekak. Kalau dia itu pekak, berarti itu kurang. Bagaimana mungkin Allah SWT itu kurang? Tapi dalil itu tak cukup. Kerana apa? Kerana nanti terjadi qiyasu syai' ala ghaib, kan? Akhirnya kita tetapkan satu lagi dalil, dipanggil dengan dalil Al-Quran, Sunnah wal Ijma'. Kan? Terjadi. Tapi tetap konsep bahawa Allah SWT itu mesti suci daripada kekurangan. Betul. Dan wajiblah ia bersifat dengan sifat sama. Maka oleh itu ditetapkan sifat sama ini sifat istighna. Kerana sama Allah SWT bersifat dengan sifat sama, berarti dia tidak berhajat kepada yang lain. Berbeza dengan kita. Kita sifat sama, tapi kita berhajat kepada telinga. Kita ada sifat basar, kita berhajat kepada mata. Kita sifat kalam, kita berhajat pada lidah. Allah SWT tidak. Wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam. Dan sifat basar dan sifat kalam. Inilah 3 sifat ma'ani. 3 sifat ma'ani yang telah lalu, yang telah disyarahkan. Lali berarti apa? Berarti lawazim bagi sifat maknawiyah juga termasuk seperti yang telah disyarahkan ini, dan khilaf tentang ini saya rasa tak perlu saya ulangkan lagi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan semua dah faham konsep tersebut. So ini kita kena, kalau orang nak mengajar sifat 20 yang mantap, yang sekira bila dia faham dia boleh menjawab semua persoalan, sebenarnya dia cukup faham Ummul Barahin dan syarah Ummul Barahin. Itu kunci dia. Sebab itu ulama alam Melayu saya lihat juhud mereka paling banyak adalah Ummul Barahin dibandingkan Wusta dan Kubra. Kerana bila Wusta dan Kubra dia lebih banyak membahas tentang untuk menjawab firak-firak dhallah yang mengancam Asy'ariyah pada zaman Imam Sanusi atau sebelum Sanusi seperti Mu'tazilah, Karamiyah dan lain-lain. Jadi dia lebih banyak metafizik discussion. Tapi insya-Allah khair, insya-Allah tak ada masalah. Lalu dia menjelaskan lagi, apabila kita menetapkan Allah SWT itu bersifat dengan istighna, dia maha kaya, berarti Allah SWT juga lazimlah ia bersifat dengan apa? Atau lazimlah ia dengan idlau lam tajib lahu hadhi sifat. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak wajib atasnya sifat-sifat ini, lakana muhtajan ila muhditsi, nescaya dia berhajat kepada zat yang mewujudkan dia, muhdits, zat yang menciptakannya. Awil mahali, atau dia berhajat kepada tempat sebab dia tak qiyamu binafsi, kan? Ini contoh dia. Au man yadfa'u anhu an-naqaisa, atau zat lain yang akan memastikan dia tidak kurang. Kan? Kerana Allah SWT maha kaya. Jadi layak sekejap. Okey. Jadi berarti apa? Kerana Allah SWT itu maha kaya, nescaya dia bersifat dengan segala sifat tersebut, berarti Allah SWT tidak berhajat kepada muhdis, tidak berhajat kepada tempat dan zat yang akan menghilangkan atau menafikan naqais baginya. Takkan Allah SWT itu maha sempurna, tapi dia perlu zat lain untuk jadikan dia maha sempurna. Itu namanya bukan Tuhan. Ibarat dia macam inilah, ada manusia paling handsome di alam ni. Tak ada lagi manusia paling handsome dia.
dia paling handsome sekali. Tapi hakikatnya siapa yang buat dia handsome? Allah jadikan dia handsome. Berarti dia bukan Tuhan lah, kerana Allah yang menjadikan dia jadi handsome. Berarti dia berhajat tak kepada Allah? Dia berhajat walaupun dia sempurna. Kan macam tu konsep dia kalau kita nak faham. Maka dalam kes ini juga sama. Lau lam tajib lahu hadhihi sifatul lakana muhtajan ila al-muhdisi awil mahali aw man yadfa'u anhu an-naqaisa. Itu. Okey, lalu disebut juga wa yukhadhu. Jadi ini boleh bacalah syarah dia. Saya rasa saya tak perlu syarahkan panjang sebab banyak lagi kita nak lalu ni. Wa yukhadhu minhu, dan difahami juga. Yukhadhu tu diambil, tapi yalah kalau orang Melayu Patani ni anda tengok dalam kitab-kitab Melayu, saya sekarang setahun 2 tahun ni, 3 tahun, 2 tahun 3 tahun ni saya banyak membaca kitab-kitab Jawi Melayu. Saya cuba nak meletakkan kefahaman saya sesuai dengan kefahaman ulama-ulama Melayu lama. Saya cuba untuk itu, kerana seumur hidup saya terus terang, dari mula saya masuk pondok, sebelum pondok tu saya cakap lah baca Jawi pun merangkak, tapi semula saya masuk pondok sampai saya habis PhD, saya jarang dan tak pernah betul-betul, tak pernah mengaji kitab Jawi betul-betul. Ngajilah tak pernah. Kalau baca sikit-sikit tu ada sikit, cari-cari sikit dah. Itu pernah. Tapi betul-betul mengaji tak pernah. Cuma bila saya balik je Malaysia, saya melihat keperluan kita untuk memahami kearifan lokal. Kearifan lokal tu maksud dia apa? Kita kena faham konteks dakwah di Malaysia seperti apa. So Malaysia, kita kena bawa konteks Asy'ariyah yang ada di Malaysia lah, yang ada di Nusantara atau alam Melayu itu sendiri. Iaitu yang lebih fokus kepada Malaysia, kerana di Indonesia, di bahagian Jawa, mereka tak pakai kitab Jawi, mereka pakai kitab Jawa atau kitab Arab. Ini contoh dia. Tapi kalau kita pergi ke Sumatera, of course dia pakai kitab Jawi sebab itu bahasa Melayu. Kan? Bahasa Melayu. Jadi saya melihat dalam hal ini yukhadh diambil, dia terjemah literal. Tapi kita boleh fahamkan yukhadh minhu, dapat difahami, dapat diistintaj. Lebih kurang macam itulah. Dapat diistintaj daripada sifat istighna Allah SWT ini, bahawa Allah SWT mestilah tanazzuhu ta'ala anil aghradi. Iaitu Allah SWT mestilah bersih dan suci dari aghrad. Aghrad itu apa? Dari gharad. Gharad itu keperluan, berhajat. Contoh gharad lah. Contoh gharad. Saya lapar, saya nak minum, saya nak makan. Ini saya perlu kerja sebab gharad lah, kerja tu gharad. Kerana apa? Kerana ada gharad, perlu makan, perlu minum, perlu gharad, perlu kepada kenderaan, perlu gharad, perlu kepada apa, perlu kepada rumah. Ini dipanggil aghrad, gharad. Jadi Allah SWT kerana dia istighna, berarti dia suci lah daripada aghrad. Dia tidak seperti kita. Seperti kita kata, dia kena buat, dia kena bagi ujrah apa bahasa Melayu? Kena bagi gaji kepada pekerja dia, sebab kalau tak bagi gaji, siapa nak kerja dengan dia? Ini gharad lah, kan? Gharad. Dia berarti dia bagi kerana dia perlu ada imbal balik. Kalau kita beribadah kepada Allah kerana dia berhajat kepada ibadah kita, itu nama dia gharad. Allah SWT disucikan dari gharad. Segala hukum hakam dia yang ada di dunia ini, Allah SWT tidak berhajat untuk kita taat kepada hukum hakam ini, kerana dia tidak berhajat. Ya ini yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Ya ni Allah SWT buatlah, dia bagi hidayah siapa dia nak, dia sesatkan dia nak, dia nak buat apa dia dapat, dia buatlah. Itu maksud dia. So, jadi Allah SWT suci atau bersih daripada aghrad. Fi af'alihi, dalam segala perbuatan Allah. Allah menghidupkan, mematikan, menurunkan COVID, tak turunkan COVID. Jadi banyak kadang-kadang saya dengar motivator, counselor, ni counselor. Jadi saya macam nak bagi tahu dekat UIA, psychology department wajib ambil ilmu akidah. Sebab apa? Sebab ada salah satu, tapi dia bukan UIA kot, dari luar. Saya tak tahu dia latar belakang pendidikan dia, tapi counselor dalam bab COVID, dia kata bahawa Allah kan turunkan COVID ini. Sebab apa? Sebab yalah Allah SWT bila dia turunkan COVID ini, jadi kerana dunia ni dah rosak. Dengan turunkan COVID ini, dunia ini akan tambah baik. Dunia ini seolah-olah masyarakat ini dia menjadi baik bila turunkan COVID ini. Niat dia dah betul. Cuma apakah yang dimaksudkan Allah SWT berhajat kepada perbaikan manusia ini? Ini. Jadi hikmah yang kita kena faham, hikmah apabila kita kata Allah turunkan bala untuk kita sedar, itu betul. Allah turunkan bala untuk kita bersih daripada dosa, betul.
Tapi apakah Allah berhajat dengan kita ini mentaati Allah? Tidak. Ini. Jadi dia tak berhajat. Kerana kalau dia berhajat, berarti Allah SWT iftikar. Takkan Allah SWT muftakir, kan? So, jadi bila dia memberikan contoh seolah-olah COVID itu perlu untuk diturunkan bagi manusia, kerana Allah SWT bukan menghendaki, tapi macam bahasa dia seolah-olah nak. Ini one of the television saya dengar. Saya okey. Cuma tak boleh kita tuduh dia salah, tak boleh juga. Sebab kita kena tanya dia dulu betul-betul. Tapi of course lah, saya tak boleh nak tanya sebab dalam TV kan. So kalau boleh tanya, dia nak tanya maksud dia Allah berhajat ke dengan ketaatan hamba ini. Kalau dia kata berhajat, dan salah lah. Kan? Allah tak berhajat kepada ketaatan. Tapi saya bagi contoh, ini kita perlu ada asas akidah untuk memahami isu-isu yang dakik. So dalam af'al Allah tak berhajat. Apakah segala perbuatan Allah itu perlu kepada hikmah? Ini. Yang ini hikmah ini dia kita tak kata Allah berhajat kepada hikmah. Tapi kita kata of course lah ada hikmah kerana Allah SWT Maha mengetahui. Apa hikmah tu wallahualam. Itu. Jangan sampai gunakan maqasid untuk mengatakan bahawa maqasid syariah untuk seolah-olah kalau sebuah hukum itu tidak ada faedah di sebaliknya, maka kita gugurkan hukum tersebut. Ini nampak tu. Ini saya bagi contoh yang paling kritikal. Walaupun saya berbeza dengan guru-guru saya dalam bab ni, kerana mereka mazhab lain, tak apalah. Kerana mereka di sana bermazhab Maliki. Tapi kita mazhab Syafi'i. So, contoh dia khitanul mar'ah. Khitanul mar'ah atau khitanul inath. Para tabib, doktor mengatakan tak ada manfaat. Jadi bila tak ada manfaat, what's the point of ada hukum ni? Nak batalkanlah hukum ni. Tapi mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Lepas tu, perlukah kepada hikmah? Tak perlu. Hikmah tu tasyri'. Jangan guna, now bila dia datang bawa hukum maqasid, nak batalkan tu. Itu tak boleh lah. So dalam bab ini, saya kerjasama dengan rapat dengan waktu itu dengan Institut Kefahaman Islam Malaysia, dengan kerjasama daripada JAKIM dan lain-lain. Of course kita ada perbahasan ini dan of course saya jawab. Dan saya tak buat paper lagi, but slide tu adalah dan dibentang di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. So we have to explain. Kita tak boleh tukar wajib kita kata diharamkan. Kita tak boleh. Kita kena kata itu wajib. Tapi of course in some conditions that orang tersebut tidak perlu kepada bayi tersebut atau budak tersebut atau perempuan tersebut tidak perlu kepada circumcision kan kepada khitan, of course. Tapi of course lah dengan barometer dengan beberapa kondisi yang telah ditetapkan dalam kitab fiqh, dan itu saya jelaskan satu persatu. Ini contoh dia. So bahayanya sekarang apabila orang mudah menggunakan istilah maqasidus syariah, dia akan membawa kepada ta'tilus syariah. Ini kita berhati-hatilah. Kita jangan sampai ta'tilus syariah. Melainkan kalau kita memang bukan bermazhab Syafi'i, kita nak memilih pendapat yang selain dari mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Tapi itu pun mazhab selain dari mazhab Syafi'i tidak mengharamkan. Ini. Dan jangan kata tidak ada nusus. Nusus tu ada. Nusus tu ada, hadis dia jelas dan lain-lain telah dibahas. Dan telah ditetapkan oleh dalam kitab-kitab Taurat. Ini misalannya. Wa illa lazima iftikaruhu ila ma yuhasilu gharadahu. Kalau tidak, nescaya lazimlah Allah SWT itu berhajat kepada apa yang dapat menghasilkan keperluan dia, gharad dia daripada buat dan meninggalkan. Kaifah? Macam mana? Macam mana boleh pula? Gitulah. How can you see that? Itu bahasa Inggeris dia macam tu lah. How can you see that? Kaifah? Macam mana? Wa huwa jalla wa ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala al-ghani wa an kulli ma siwahu, dia ini maha kaya dari segala apa yang selainnya. Jadi dia tidak berhajatlah. Jadi basically bila orang tanya, so kenapa Allah SWT nak turunkan balak ni? Allah tak sayang ke makhluk? Ini saya ingat dia counselor tu mungkin tersalah sebab dia faham benda macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat apa yang dia nak buat.
Fa'ala, dia melakukan apa yang dia nak lakukan. Dia berhajat tak? Lalu yang berhajat siapa? Kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa hum tu kita. Wa hum yus'alun. Kita, mereka ini yang akan dipertanya apa yang mereka buat. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. So we cannot judge God. Kita tak boleh judge Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh dia. Ya, wa huwa jalla wa ala al-ghani an kulli ma siwahu. Okey. Wa yukhadhu minhu, dan diambil juga daripada istighna ini tadi. Okey, diambil juga dari istighna ini tadi juga aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Maka dari situlah kita boleh faham kenapa Allah SWT tak wajib untuk dia melakukan apapun daripada mumkinat. Dari mumkinat, tak wajib. Seperti apa? Sama masukkan orang yang taat dalam syurga, masukkan dan lain-lain ni dia akan syarahkan. Aqlan wala tarkuhu. Secara akal. Secara akal tak wajib bagi Allah melakukan sesuatu pun daripada mumkinat. Wala tarkuhu, dan tidak juga wajib untuk meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan apa juga tak wajib. Allah buat perkara mumkinat, dia buat sesuai dengan iradahnya. Itu iradah azaliyah. Ta'alluq tanjizi qadim. Idza wajaba alaihi ta'ala, kerana kalau wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu daripadanya aklan, secara akal, kathawabi, seperti memberi pahala kepada yang taat. Masalan contohnya, lakana jalla wa adza muftaqiran ila dzalika syai'. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala itu berhajat kepada perkara tersebut. Liyatakammala bihi gharaduhu, supaya sempurnalah gharadnya, supaya sempurnalah keperluan dia. Muftakiranlah. Tak betul, tak macam tu. Idla yajibu, kerana tidak wajiblah. Kerana tidak wajib bagi haknya Jalla wa adza illa ma huwa kamalul lau, melainkan Allah SWT ini wajib secara akal bersifat dengan sifat sempurna baginya, bagi segala satunya. Kan? Ini kita faham. Okay, wa huwa al-ghaniyu, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya Jalla wa ala an kulli ma siwahu, dari segala apa yang selainnya. Jadi kalau ini kita dah faham, kita dah boleh selesai dah apakah itu tauhid uluhiyah. Inilah tauhid uluhiyah. Bukan dengan makna tauhid uluhiyah itu kita ini kalau bertawasul kepada Rasulullah SAW, maka kita tidak Muslim, kita gugurnya iman. Sebab apa? Sebab kita ini kita ini telah menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau meminta kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala itu haram ataupun syirik, nescaya tuan-tuan makan ubat pun syiriklah. Kan? Sebab itu jelas bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Kalau bagi orang yang beriman makan ubat itu, ini sebab itu kita kata bahawa apapun itu, sama ada zahir atau batin, sama ada kita bertawasul, beristighasah ataupun makan ubat dan lain-lain, kita beriman segala sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa boleh ke bertawasul? Perbahasan tawasul dah habis. Dah habis dah nak bahas. Nak bahas lagi saya dah penat dah. Tapi kita dah bahas. Habis dah. Okey. Lalu sekarang sifat iftikar, tuan-tuan. Sifat iftikar. Sekejap, suara dah nak habis dah. Okey. Wa amma iftikaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa adza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayata. Apabila kita berbicara tentang tauhid rububiyah pula, atau kita bagi sifat iftikar bagi Allah SWT, nescaya kita akan kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahawa segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepada Allah SWT. Maka wajiblah atas Allah SWT, wajib secara akal, kan, wajib secara akal bagi atas atau bagi Allah SWT al-hayata, sifat hidup. Maka Allah SWT wajib bersifat dengan sifat hidup. Wa umumal qudrati, dan Allah SWT kudrahnya umum. Maksud dia umum ni apa? Kenapa kudrah dia umum? Maksud dia kudrah dia mutlak. Segala sesuatu yang ada di alam ini semuanya berada di bawah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tambah umumal qudrati, segalanya. Ini
Iaitu dia meliputi segala yang berada di bawah. Ialah ta'alluq sifat kudrah apa? Ta'alluq tanjizi hadis, kan? Ta'alluq tanjizi hadis bagi segala mumkinat. Iradat ta'alluq tanjizi qadim, ilmu ta'alluq tanjizi qadim. Beza dia, iradat ta'alluq tanjizi qadim pada segala mumkinat seperti kudrah. Tapi ilmu ta'alluq tanjizi qadim pada segala yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Sebab itu kita kena, kalau saya dululah belajar Ummul Barahin ni, Ustaz Dr. Khalid Zahri wajib hafal. Sebab baru kita boleh nampak bila kita hafal tu, kita tak payah nak buka balik slide. Tak payah, kita dah tahu dah ada dalam otak kita, dah record dah. Jadi bila kita faham ini, maka umumal qudrati wal iradati wal ilmi. Wal ilmi idh law intafa, kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu sirna daripadanya sesuatu daripada sifat-sifat hidup atau umumul qudrah atau iradah atau ilmu atau hayat, atau maksudnya Allah tidak bersifat dengan sifat ini, seumpama minha lama amkana ayyujada syai'un minal hawadis. Nescaya tidaklah mungkin untuk diwujudkan sesuatu pun daripada hawadis. Yalah. Kerana apa? Kalau Allah tak hidup, berarti Allah mati. Macam mana dia nak cipta langit ni, bumi ni? Berarti dia mesti hidup. Kalaulah dia tidak kudrah, macam mana nak ciptakan alam? Okey, dia ada kudrah tapi tidak umum. Macam mana dia nak ciptakan alam yang besar ni? Mesti ada limitation kudrah dia. Tak boleh, Allah SWT Maha Kuasa. Kalau dia tak ada iradah, dia tak adalah kehendak untuk mencipta alam ni. Nescaya alam ni tak wujud lah. Sebab dia tak ada iradah. Tapi dia ada sifat iradah. Kalau dia tak ada ilmu, macam mana dia nak cipta alam ni? Sebab dia tak ada ilmu nak cipta alam. Nak cipta benda yang sophisticated, kan? Benda sophisticated, benda yang kompleks, yang susah. Mestilah Allah SWT maha kaya, maha mengetahui dan segala-galanya. Sebab itu dia kata, idh law intafa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'un minal hawadis. Nescaya takkan wujudlah suatu pun daripada perkara yang baru ini, alam ini. Fala yaftakiru ilaihi syai'un. Nescaya kalau dia dah tak wujud, zat-zat selain daripada dia tidak berhajatlah kepada Allah SWT. Sesuatu pun takkan berhajatlah kepada Allah SWT sebab dia tak wujud. Jadi tak ada wujud, maka segala sesuatu berhajat dengan dia. Berarti Allah SWT bersifat dengan sifat ini yang kita panggil dengan sifat apa? Dengan sifat rububiyah. Sebab apa sifat rububiyah? Sebab menunjukkan dia itu Tuhan yang mentadbir alam ini, yang mana ketika apabila kita kata Allah SWT mentadbir alam ini, berarti segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah. Berarti itu menunjukkan bahawa Allah ini bersifat dengan sifat hayat, umumul qudrah, iradah dan ilmu. Fala yaftakiru ilaihi syai'un. Kaifa? Macam mana pula? How can you say that? Wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Dialah Tuhan yang segala sesuatu selain dia berhajat kepada dia. Ini berhajat kepada dia. Berarti Allah SWT ini maha kaya, maha berkuasa dalam erti segala sesuatu selainnya berhajat kepada dia. Kalau Allah SWT tidak berkuasa, dan saya tak ada zat yang nak berhajat kepada dia. Tapi Allah SWT maha berkuasa. Itu wa yujibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Dari sifat iftikar ini jugalah kita dapat faham, kita dapat erti bahawa wajib secara akal lah bagi Allah SWT untuk bersifat dengan sifat wahdaniyah, iaitu sifat esa. Idh law kana ma'ahu sanin. Kerana kalaulah bagi Allah SWT ada duanya, maksud dia Allah SWT tidak esa. Kalau Allah SWT tidak esa fil uluhiyati, dalam sifat ketuhanan, berarti ada Tuhan selain Allah. Okey. Lama iftakara ilaihi syai'un. Nescaya tak ada sesuatu pun yang berhajat kepada Allah. Kerana apa?
liluzumi ajzihi mahina ini, kerana kalau ada dua Tuhan atau lebih, maka lazimlah dua-dua Tuhan ini lemah kerana dia berhajat antara satu dengan lain atau yang lainnya, atau law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata akan hancurlah semuanya. Ini kita boleh nampak kan. Berarti Allah SWT mesti bersifat dengan sifat Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam pekerjaannya, Esa dalam af'alnya. Jadi saya nampak kadang-kadang orang kalau tidak mengaji kitab matan macam ni, dia tidak menguasai ni betul-betul. Sebab itu dia perlu mengaji kitab matan dengan baik. Dengan baik. Kitab matan bukan hanya Ummul Barahin. Barahin ni satu. Hari tu kita dah khatam. Saya tak ingat. Bukan kelas ni lah. Kelas lain kita dah khatam dari yang kecil sampai besar. So kita ada Jawharut Tauhid. Itu kena khatam. Syarah-syarah Jawharut Tauhid. Kalau dah nak masuk universiti, nak buat master PhD, sepatutnya dah mula membaca kitab Al-Iji, dah baca kitab Taftazani, dah baca kitab Ibnu Arafah dan lain-lain. Ini. Okey. Kaifa, macam mana? Wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Dialah Tuhan yang segala sesuatu berhajat kepadanya. Berarti segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepada Allah. Maka dia mestilah Esa. Tauhidul zat, tauhidus sifat, tauhidul af'al. 3 perbahasan tauhid itu sebenarnya dah boleh jawab dah isu-isu orang yang tidak memahami konsep tauhid. Wa yukhadhu minhu aidan hudusul alami. Dan difahami juga, iaitu apa? Difahami juga daripada ini bahawa alam ini mestilah baru. Ini mestilah baru. Iaitu hudusul alami, berarti menunjukkan bahawa alam ini bukan qadim, melawan falasifah lah. Bi asrihi, dengan segala isinya. Asrihi itu maksud dia apa? Bi ajma'ihi, atau bahasa Melayu dia seluruhnya. Bila kita baca bi asrihi. Idh law kana syai'un minhu qadiman, kerana kalaulah ada sesuatu daripadanya itu qadim. Kalau kita kata ada bahagian daripada alam ini yang qadim, kan? Kama za'amatul falasifatu, seperti apa yang disangkakan oleh falasifah, fa innahum qalu biqidamil aflaki, kerana mereka kata bahawa cakrawala ini adalah qadim, wal anasil arba'ah, ada 4 unsur ini qadim, iaitu tanah, air, hawa, udara dan api. Ini kalau konteks ilmu falsafah, dia panggil dengan the 4 elements. Kan kita ada 4 elements kan? 4 elemen. Jadi bagi dia segala sesuatu itu datang daripada 4 elemen ini. Oleh sebab itu 4 elemen ini mesti qadim bagi dia lah. Dan inilah dia panggil alam itu qadim, kerana alam itu terdiri, aflak itu terdiri daripada 4 ini. Ini menurut falasifah. Tapi tak semua falasifah, cuma kita sebut falasifatil Yunan. Mereka berpercaya seperti itu, dan ini batil dan ini salah. Dan ini kita kita jawab dan kita tolak. Lakana dzalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala. Nescaya perkara tersebut, iaitu lakana dzalika syai', nescaya perkara ini, kalaulah ini, perkara ini atau alam ini adalah qadim, kalaulah alam ini qadim, atau 4 perkara ini dan aflak dan anasir 4 ini adalah qadim, nescaya perkara tersebut ini maha kaya daripada Allah SWT. Berarti dia tak berhajat kepada Allah. Kaifa, macam mana? How can you say that? Wa huwa alladhi yajibu an yaftakira ilaihi kullu ma siwahu. Dialah zat yang wajib untuk segala sesuatu selain Allah berhajat kepadanya. Kita tanya, boleh ke alam ini mentadbir dirinya sendiri? Tak boleh. Berhajat kepada Allah, tak berhajat. Kan? Betul tak? Jadi kita dah salah dah kalau orang kata alam ini dia qadim tapi ditakbir oleh Allah. Dah salah lah. Macam mana qadim boleh berhajat kepada yang lain untuk mentakbir? Itu bukan qadim lah, sebab kekuasaan dia ada limitation. So tak betul. Dari situ kita boleh faham bahawa Allah SWT itu maha kaya dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Dan segala sesuatu berhajat kepada Allah. Inilah sifat iftikar.
Wa yukhadhu minhu, dan difahami atau diambil dari ini juga aidan alla ta'thira li syai'in minal kainat, tidak ada sesuatu pun daripada perkara yang wujud ini dapat memberi kesan sama sekali fi athari ma, pada apa-apa kesan sama sekali. Tak ada. Wa illa, kalau dia dapat memberi kesan, lazima ayastaghniya dzalikal asaru an maulana jalla wa adza. Nescaya api yang membakar tak berhajat kepada Allah lah. Ubat yang memberi ubat tak berhajat kepada Allah lah. Vaksin yang menghalang virus masuk tak berhajat kepada Allah lah. Ini berarti segala sesuatu itu datang daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan ambil vaksin, bukan saya kata jangan ambil. Tak, saya ni memang jelas orang dah dajjalkan saya dah sebab saya ini pro vaksin. Tapi akidah tu kena betul. Hakikatnya yang melindungi kita adalah Allah SWT. Tujuan kita ambil vaksin tu hanya rabatul asbab, atau dipanggil dengan rabatul al-adiyu, keterikatan secara adat sahaja. Hakikatnya tetap Allah SWT yang menjadikan, dan ini insya-Allah kita dah syarahkan habis dah. Kaifa, macam mana mungkin? How can you say that? Wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Dia itu apa? Allah SWT adalah zat yang segala sesuatu selain Allah berhajat kepadanya. Umuman, secara keseluruhannya. Wa ala kulli halin, dan pada keadaan apapun sekalipun. Itu maksud dia. Hadza in qaddarta. Inilah. Jadi apa yang ada takhir tadi, minal kainat dan lain-lain ini. Inilah kalau in qaddarta anna syai'an minal kainat yu'athiru bi tab'ihi. Ini disebut ini. Kalau engkau kira-kira lah, seumpama sesuatu daripada perkara yang wujud ini, seperti api ke, pisau tajam ke, ubat ke, vaksin ke, dapat memberi kesan dengan tabiatnya sendiri, means it itself boleh memberi kesan, maka salahlah. Berarti dia tidak berhajat kepada Allah lah. Wa amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi, kalaulah engkau sangka bahawa dia memberi kesan dengan kekuatan yang Allah SWT jadikan padanya, kama yaz'umuhu, seperti apa yang disangkakan kathirun minal jahalati, kebanyakan daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bertikad dengan tikad yang jahil, fadzaka muhalun, maka perkara tersebut itu juga muhal. Ini juga mustahil. Dan perbahasan ini muhalun aidan, perbahasan ini telah dijelaskan. Li'annahu, kerana nescaya yasiru hina idzin maulana jalla wa adza muftakiran fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitatin. Nescaya ketika ini Allah Subhanahu wa taala berhajatlah dalam mewujudkan sebahagian perbuatan ini kepada perantaraan. Nescaya kalau Allah SWT nak membakar sesuatu, dia berhajat kepada sesuatu untuk benda itu terbakar. Boleh ke macam itu? Taklah, Allah SWT maha menguasa, dia tak berhajat. Kalau dia berhajat, berarti dia bukan mustaghnin an kulli ma siwahu, tapi muftakirun ila wasitatin. Kaifa, macam mana kau nak sifatkan Allah dengan muftakir, padahal kau dah kata dia itu bersifat dengan sifat istighna, dan juga kullu ma siwahu yaftakiru ilaihi, segala sesuatu itu berhajat kepadanya. Ini contoh dia. Tu tuan-tuan, wa dzalika batilun, dan perkara ini adalah batil. Perkara ini adalah batil lima arafta, pada apa yang telah kau ketahui, min wujub istighnaihi, olehnya Allah SWT itu maha kaya jalla wa adza an kulli ma siwahu, pada segala sesuatu selainnya. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah, maka telah jelaslah bagi engkau kandungan daripada ucapan atau daripada kata-kata la ilaha illallah lil aqsami as-salasati, bagi tiga bahagian, allati yang yajibu 'alal mukallafi, yang wajib atas sekalian mukallaf, ma'rifatuha, mengetahuinya. Dah selesai dah bab ni. Jadi tiga yang kita sebut tu semuanya dah diselesaikan. Jadi apa, iaitu kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 20 sifat tu lah. Sifat apa? Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan lazimnya atau ma'nawiyah, kan? Ini jelaslah. Wajib bagi Allah SWT, wa hiya ma yajibu fi haqqi ta'ala. Kan? Sorry. Aziz salasah itu berarti
hukum wajib, hukum mustahil dan hukum harus. Wahya ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Inilah yang wajib atas mukallaf untuk mengetahuinya. 3 perkara yang wajib atas mukallaf untuk mengetahuinya. Okey. Wa amma qauluna. Jadi kita dah selesai perbahasan itu. Sekarang kita masuk bahagian dia daripada la ilaha illallah. Okey. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Adapun kata-kata kita Muhammad adalah pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulu fihi al-iman. Maka sekarang dia bahas tentang iman lah. Maka masuk di dalamnya perbahasan al-iman, beriman. Bisairil anbiya'i, dengan seluruh para nabi. Dengan seluruh para anbiya, para nabi. Wal malaikati, dan para malaikat. Wal kutubis samawiyati, dan kitab-kitab samawiyah. Kitab-kitab langit. Jadi apa? Taurat, Injil, Zabur, Quran, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Termasuk isi-isinya lah. Hari kiamat isi-isinya. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan? Tentang haud lah, tentang titian sirat lah, tentang mahsyar lah, tentang semuanya lah. Itu terkandung pada ni. Terkandung pada perkara ini. Ini panjang disyarahkan ni, yaumul akhir. Li'annahu alaihi salatu wassalam. Kerana sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa bitasdiqi jami'i dzalika, telah datang untuk membenarkan seluruhnya. Wa yu'khadhu minhu, dan difahamkan daripada qauluhu Muhammadur Rasulullah juga wujubu sidqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Wajibnya benar, iaitu wajibnya benarnya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wastihalatul kadhibi alaihim, dan mustahillah mereka itu berdusta. Sifat sidik. Sifat sidik itu dari mana? Daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kan kita wajib beriman dengan segala samiyat. Berarti wajiblah apa yang Rasul bawa. Rasul itu mestilah bersifat dengan sifat sidik, dan mustahil atasnya itu kadzib. Wa illa, kalau tidak, lam yakunu rusulan umana'a li maulana al-alimi bil khafiyati jalla wa adha. Kalau tidak bersifat dengan sifat sidik, okey, nescaya lam yakunu rusulan, nescaya mereka ini bukanlah para rasul umana'a yang diberi amanah bagi Tuhan sekalian alam dengan segala yang khafiyat, segala benda yang khafiyat, yang samar, jalla wa azza. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha, dan difahami atau diambil atau difahami daripada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mustahillah para rasul itu melakukan perkara yang dilarang seluruhnya. Itu daripada Muhammadur Rasulullah. Kita dah kata dia rasul, berarti dia itu mesti amanah. Kerana apa? Kerana kita dituntut untuk mengikuti segala apa yang dibawa oleh para rasul. Berarti mustahillah dia berkhianat. Berarti mustahillah dia itu melakukan perkara yang diharamkan, yang makruh atau yang khilaful aula. Ini. Itu istihalatu fi'lil manhiyati kulliha. Sebab itulah konsep kita mengatakan bahawa para nabi dan rasul ini maksum. Apa maksud maksum? Iaitu sempurna. Tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan dosa lah. Tidak menderhaka lah. Ini kan kita dah habis dah perbahasan tu. Istihalatu fi'lil manhiyati kulliha. Okay. Li'annahum alaihimus salatu wassalamu ursilu liyu'allimun nasa biaqwalihim. Kerana sesungguhnya mereka semua ini iaitu diutus untuk mengajarkan manusia dengan segala ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, wa sukutihim, dan diam mereka. Diam mereka juga disuruh untuk ikut. Kan? Kan? Ini. Fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa adha. Nescaya lazimlah tidak adanya pada seluruhnya
yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, titah Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Allazi ikhtarahum, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih mereka atas sekalian makhluk, wa aminahum ala sirri wahyihi, dan Allah memberi amanah dan memberi kepercayaan kepada mereka segala rahsia atau memberi amanah rahsia daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disyarahkan apa? Yakni ala wahyihi as-sirri. Ada wahyu yang rahsia. Ay al-khafiyyi, yang tak sahih. Wal muradu bihi huna al-ahkam, yang dimasukkan di sini adalah hukum hakam yang mana datang olehnya atau dibawa olehnya para rasul. Fa innaha kanat khafiyatan, kerana ia mungkin sama pada kita, walam tazhar, dan tidak zahir kepada kita, illa ala aidihim, kecuali ada di tangan para rasul. Ini adalah ilmu yang tidak sampai kepada kita lah. Ini. Jadi itu yang menyebabkan ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan lain-lain mengatakan betul lah para nabi dan rasul itu ada sifat yang dipanggil dengan alimul ghaib, mengetahui perkara yang ghaib. Tapi yang mana ghaib itu banyak. So ada yang diiktilakkan, ada yang tidak diiktilakkan, dan dibahaslah secara ilmu teologi, secara ilmu kalam. Kalau kita baca mendalam, kita akan faham. Ada yang qadim, ada yang hadis, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ini ada yang ada yang am, ada yang juziat ke mutlak muqayyad, saya tak ingat. Tapi itu yang nanti perlu dibaca dan perlu difahami dengan maksud dan kefahaman yang betul, tidak dengan kefahaman yang salah. Wa yu'khazu minhu jawazul a'radil basyariyati alaihim, maka difahamilah daripadanya harus, iaitu para nabi dan rasul bersifat dengan sifat a'radi al-basyariyati, sifat-sifat yang bersifat manusiawi alaihim, kepada mereka. Kerana apa? Kerana iaitu idzaka la yaqdahu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim, kerana iaitu apa? Harusnya tersebut tidak mencacatkan dalam pengutusan mereka dan tingginya derajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Badzaka mimma yazidu fiha, malah perkara ini menunjukkan, menambahkan derajat ketinggian mereka, para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahagian ini bagian syahadah Muhammadur Rasulullah. Okey, oleh sebab itu faqad bana laka, maka telah jelaslah bagi engkau tadammunu kalimatai syahadati, kandungan isi dua kalimat syahadah, ma'a qillati hurufiha, dengan sedikitnya huruf-huruf kalimat syahadah. Kerana apa? Huruf kalimat syahadah ni ada berapa? Ada 24 huruf sahaja. Dari segi penulisan, kalau afrada al-dhamira fi hurufiha ma'annahu a'idun ala kalimat syahadati isyaratan ila anna kalimatnya imtizaj ila akhirih. Berarti ada 24 huruf sahaja. Berarti dia kata apa? Walaupun sikit, dia mengandung seluruh akidah tadi. Kita duk suruh untuk berzikir la ilaha illallah. Nanti kita sebut. Li jami'i ma, mengumpulkan segala perkara yang wajib atas mukallaf. Segala perkara yang wajib atas mukallaf itu ada pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang wajib untuk mengetahui ma'rifatuhu min aqaidil imani, dari segi akidah iman, fi haqqihi bagi hak Allah Subhanahu wa taala, wa fi haqqi rusulihi, dan bagi hak para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana apa? Wala'allaha, dan disebabkan kerana terlalu pendeknya ikhtisar, wala'allaha al-ikhtisar, iaitu apa? Kerana pendeknya, ringkasnya, sedikitnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, tapi disertai dengan kandungannya pada apa yang telah kami jelaskan daripada kitab Ummul Barahin ini, ja'alaha asyar'u, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia tarjamatan sebagai dalil. Sebagai dalil ala ma fil qalbi, pada apa yang terkandung di dalam hati, minal islami, daripada Islam. Berarti Islam itu kembali kepada rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ini. Lalu ini saya terangkan pendek saja. Saya terangkan pendek saja. Apabila kita berbicara iman, maka iman itu apa? Makna dia adalah iman itu adalah at-tasdiq wa huwa amrun batiniyun qaimun bil qalbi. Berarti iman ini adalah membenarkan dalam hati. Ini pendapat yang sahih di dalam Asy'ariyah. Nanti kita akan syarahkan lagi. Ini. Lalu walam yaqbal min ahadin al-imana illa biha. Berarti seseorang tidak dianggap beriman orang yang mukmin. Okey, al-imana illa biha, melainkan ia telah berpegang dalam hatinya iaitu dua kalimah syahadah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu ada saya ingat 5 tahun lepas atau lebih 5 tahun lepas lah. 2017 ke 2016. Jadi adalah sebuah ajaran yang menyeleweng di Malaysia ni, dan semua negeri rasanya dah putuskan dia menyeleweng sebab dia konon nak membawakan konsep kalimah syahadah ini. Jadi tujuan niat dia baiklah nak promotkan kalimah syahadah. Tapi yang dibawa itu jauh menyimpang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan waktu itu Jabatan Mufti Negeri Sembilan termasuklah dengan waktu itu tanya saya, dan diorang dah buat kajian dan keluar fatwa semua. So just nak refer balik. So saya katalah, kalau kita nak faham konsep kalimat syahadah, ini ada kat sini lah. Dalam kitab ni. Dia komplit. Komplit dalam kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin. Jadi kalau kita baca ni, kita boleh faham maksud daripada dua kalimah syahadah. Bukan benda pelik-pelik. Jadi kita berlandaskan ilmu. Ada rujukan. Beza dia nak baca atau tak nak baca. Nak cari atau tak nak cari. Nak baca kitab turas atau tak nak kitab turas. Itu sahaja. Min ahadin al-imana illa biha. Lalu kita sebut kat sini. Warrajihu annal imana mujarradut tasdiq al-qalbi. Iman itu adalah membenarkan dalam hati. So saya menolak di Malaysia ada kefahaman iman itu membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Itu bukan mujarradul, itu bukan iman dengan makna yang hakiki. Itu adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Ustaz, tapi ada dalam buku teks. Ya, mungkin sebab dia nak mengajar orang budak-budak, so dia pakai bahasa macam tu. Mungkin. Tapi kalau kita bagi betul-betul menurut pandangan Asy'ariyah yang mu'tamad, pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah mujarradut tasdiq al-qalbi. Iaitu dia adalah hanya dalam hati. Lalu mengucapkan dan perbuatan itu kamalul iman. Tapi dia sebut, dia bukan macam itu. Kalau mengucapkan wa amanutku bi kalimati musyarrafah, ambil syahadah lah. Fahuwa syartun li ijra'il ahkamin dunyawiyati. Dia adalah syarat agar supaya hukum hakam dunia ini boleh jalan. Maksud dia apa? Kalau orang itu dia tidak angkat syahadah, macam mana kita nak tahu di Islam? Betul ke tak? Sebab dia dalam hati. Iman dia. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada. Dia tak sebut tu. Dia dalam hati dia ada. Tapi kita tak tahulah. Sebab itu fi'lun qalbi. Pekerjaan hati. Hanya Allah yang tahu. Betul ke tidak? Dalam kes ini, macam mana kita nak, kalau dia mati, kita nak mandikan dia, kita nak kafankan dia, kita nak solatkan dia, kita nak kuburkan dia dalam perkuburan Islam. Tak boleh lah. Sebab kita tak tahu dia iman. La li sihatil iman. Jadi mengucapkannya bukan mensahihkan atas sahnya iman. Wa alaihi faman saddaqa biqalbihi. Atas dasar ini, barang siapa membenarkan dengan hati, walam yantiq bilisanihi, dan dia tidak mengucapkannya dengan lisannya, wala li inadin, bukan kerana dia nak lawan, cuma dia tak mengucapkannya, bal ittafaqa lahu dzalika, malah dia sepakat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fahuwa mu'minun najin, maka dia adalah beriman yang selamat.
Lakin la tajri alaihi al-ahkamud dunyawiyatu. Akan tetapi tidak berlakulah atasnya hukum hakam duniawi. Tidak berlakulah atasnya hukum hakam duniawi. Kadafnihi, seperti olehnya dia dikebumikan fi maqabiril muslimin, di kuburan orang Islam. Wassalati alaihi, seperti disolati. Yalah. Kalau maksud mukmin najin tu apa? Kalau dia meninggal tu, dan dia di akhirat kelak, kerana dia mukmin yang najin, Allah SWT mungkin masukkan dia dalam api neraka kerana dia meninggalkan la ilaha illallah secara lisan. Berarti dia berdosa lah. Tapi lalu dikeluarkan, dia dimasukkan dalam syurga. Najin. Atau Allah SWT mungkin ampunkan dia, dia masuk syurga. Ini yang menyebabkan, konsep inilah yang menyebabkan majoriti ahli sunnah wal jamaah juga tidak berani terlalu su'udhan. Kita jangan, bahasa dia apa? Orang kafir ni kita tak suka, kita lawan, kita benci. Kita benci kekufuran dia, kita tak boleh benci zat badan dia. Betul ke tidak? Zat badan dia kita tak boleh benci. Kekufuran dia yang kita benci. Maksud dia apa? Kita berlaku baik dengan dia. Kita buat baik dengan dia. Selagi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak boleh anggap dia itu Muslim di dunia ini. Urusan akhirat hanya Allah yang tahu. Kalau dia tidak dianggap Muslim di dunia ini, berarti kita tak boleh nak kuburkan dia dalam kuburan Islam. Yalah. Jangan jadi pluralisme pula. Pluralisme dianggap bahawa apa, semua agama masuk syurga. Itu tak betul lah. Hanya saja kita tidak membenci zat tubuh dia. Kerana siapa tahu, wallahu alam, di sisi Allah sebenarnya orang itu beriman, yang beriman hanya di akhirat, tidak iman di dunia. Kita tak tahu. Begitu juga dengan orang yang sesama Islam, sama kalimah syahadah, dia kemungkinan dalam hati dia munafik. Kemungkinan tak? Kemungkinan munafik. Munafik ini adalah fi'lun qalbi, perbuatan hati. Bila dia munafik, kan, berarti dia meninggal di dunia ini kerana dia kalimah syahadah, kita kena mandikan dia, kita kena solatkan dia, kafankan dia, solatkan dia, dan kubur di kuburan Islam. Akan tapi di akhirat kelak, jelas dalam ayat Al-Quran, mereka ini berada di mana? Fiddarkil asfal. Dalam neraka yang paling bawah, selama-lamanya tak akan keluar. Munafik tu apa? Munafik ni bukan hipokrit. Munafik ini orang yang zahirnya mengucapkan 2 kalimah syahadah, hati dia tak ada iman, dia tak percaya Tuhan. Ini munafik zaman Rasul lah. Zaman sekarang ada munafik, Wallahualam mungkin ada, kita tak boleh nak judge. Betul ke tidak? Oleh sebab itu bahaya tuan-tuan, tuduh orang munafik bahaya. Kalau bahaya hipokrit tu okey sikit lah, dah itu bahaya lah juga. Tapi lebih bahaya macam budaya hari ini menuduh Muawiyah sebagai munafik. Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi, dituduh munafik. Macam mana tu? Bawalah berbagai macam mana, sebab munafik ini kufur akhirat. Walaupun Islam dunia. Zaman Rasul memang dikhabarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, si fulan itu munafik. Kita tengok di dalam sirah baginda SAW, ada tak dia ambil hudud kepada golongan munafik ini? Jelas-jelas kufur. Tak ada. Tiba-tiba datang hari ini perangai duk kafirkan orang. Ini yang paling bahaya. Mana dia tahu dalam hati orang tu kafir ke tak kafir? Tapi bila tengok beza je, ni je, ni kafir ni kafir ni, ni telah melanggar, ni kafir. Lepas tu bila ulama kata kita tak boleh mudah mengkafirkan orang, kita belum belah dada dia. Dalam hadis jelas, kan, bila dia bunuh sahabat tu, dia kata dia ni syahadah sebab dia takut je Rasulullah SAW, takut kena bunuh je, sebab tu dia syahadah. Mana kau tahu? Kau nak bedah dada, kau nak baca, tengok hati dia, apa, jantung dia, hati dia kata apa. Itu pun kau tak dapat tengok iman tersebut. Kau tak boleh buat macam tu. Dari sinilah ulama kata, boleh tak apabila sesuatu terjadi di kalangan ahli kiblat kita tuduh dia kafir? Tak boleh sembarangan. Takkan sampai nak kena belah dada. Ini ulama kata. Tiba-tiba ada orang datang hari ini, mana ada pembagian seperti ini, ni salah dan lain-lain. Kalau kafir, kafir lah. Akhirnya Wahabi kafir, Muawiyah kafir, keluarlah istilah apa?
golongan apa, Mujassimah kafir, Mu'tazilah kafir. Na'udzubillah min zalik. Tak. Ahli sunnah wal jamaah la nukaffiru ahadan min ahli kiblah. Saya tegas dalam bab ni. Tak kisahlah nak memusuhi saya, tapi insya-Allah jabatan-jabatan mufti seluruh Malaysia sepakat dalam bab kafir mengkafir ini tidak boleh dilarang. Sebab itu hati-hati dengan golongan ngaku Asy'ariyah tapi mengkafirkan golongan yang tak sesuai dengan dia. Ulama besar-besar pun dikafirkan. Al-Buti dikafirkan. Syekh Ramadan Al-Buti kafir. Syahidul Mihrab pun. Itu Mihrab, Syahidul Mihrab dikafirkan. Siapa lagi? Banyak. Wahbah Zuhaili dikafirkan. Ulama-ulama. Syekh Muhammad Al-Maliki kena tahzir. Imam Ghazali kena tahzir. Ibn Hajar Haytami kena tahzir. Wuish. Ini yang tinggal Islam di umur seorang je kot. Dan golongan macam inilah yang sepatutnya kita berhati-hati kerana mereka lah golongan radikal yang sebenarnya. Ini kena bahaya. So kita kena faham benda ni. Itu pun kita tak boleh menjudge. Kita tak boleh menjudge. Tapi Ustaz, dia memang tidak syahadat, tidak apa. Ya, dia kafir. Kafir dunia kita layan seperti itu. Akhirnya kita serahkan kepada Allah. Kita tak tahu. Kita tak boleh kata, dia jelas kafir. Tak boleh. Mana kau tahu? Yalah, kalau kita kata Nasrani mestilah kafir. Betul, Nasrani kafir. Fulan ni Nasrani kafir. Ya, kafir dunia. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau Nasrani jelas masuk api neraka, betul masuk api neraka. Selama-lamanya, ya betul selama-lamanya. Abadan sarmada. Itulah. Konsep itu betul. Dah tak salah dah. Bukan pluralisme, tak. Kita tolak pluralisme. Hanya sahaja kita jangan benci tubuh, batang tubuh. Tapi kita benci kekufuran. Ini. Siapa tahu di akhir hayatnya, siapa tahu ada ulama yang dikafirkan tapi di akhir hayatnya ditaubat. Macam mana? Kita tak tahu. Ini misalnya. Wa mahalul khilafi al-madhkuri fil kafiril asli wa amma. Lalu terjadi khilaf tentang kafir yang asli. Wa amma auladul mu'minin falaysa nutquhum bi kalimati musyarrafah syartan. Kalau orang yang lahir Muslim, tak ada masalah. Bila dia tak sebut la ilaha illallah, dia meninggal, dia anggap iman. Tapi kalau asli, kafir asli, dia memang lahir dari keluarga yang kufur dan dia juga masih kufur, apakah disyaratkan untuk bersyahadah la ilaha illallah? Wala syatran ittifaqan. Kalladhi lahu udhrun fi adamin nutqi biha. Fayuhkamu alaihim bil imani wa in lam yantiqu biha aslan. Maka dia dihukumkan atasnya dengan iman wa in lam yantiqu, walaupun dia tidak mengucapkan dengannya sama sekali. Naam, betul. Yajibu alaihim inda imamina Malik. Betullah di sisi imam kita iaitu Imam Malik rahimahullah an-nutqu biha, mengucapkan dua kalimah syahadah marratan wahidatan, sekali seumur hidup, fil umri, kalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, itu dah cukup. Wajib walau sekali. Itu di sisi mazhab Maliki. Wa dhahiruhu aidan annahu yushtaratu fi dukhuli fil imani al-ityanu bin nafi wal isbat. Ini mendatangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa takbirimul hailati ala ma ba'daha. Muhammad itu belakang, la ilaha illallah yang pertama. Wa huwa qaulun indal Malikiyah. Ini pendapat di sisi mazhab Maliki. Wa bihi qala aktsaru Syafi'iyah. Ini pendapat majoriti ulama mazhab Syafi'i. Washtarata ashabu hadzal qaul, dan mensyaratkan pemilik qaul ini aidan al-ityana bil lafzi asyhadu. Dia kena ikut asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tak bolehlah alhamdulillah wa rasul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah menurut mazhab ini. Tapi wal qaulul mu'tamadu indal Malikiyah, pendapat mu'tamad di sisi Malikiyah, annahu la yushtaratu syai'un min dalika, sesungguhnya tidak disyaratkan sesuatu pun daripada perkara tersebut. Wa bihi qala ba'du Syafi'iyah, dan inilah yang disebutkan di bahagian ulama Syafi'iyah, wa huwa madhhabul Hanafiyah, dan ini mazhab Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah. Wa alaihi fa idza qala al kafiru, dan menurutnya ketika ada orang kafir berkata Allahun wahid wa Muhammadur Rasulullah, atau qala Muhammadur Rasulullah Allahu wahid, kafahu dzalika, kira dia tu dah beriman. Ini berisi pendapat mu'tamad menurut mazhab Malikiyah. Nampak ni? So ini dia sebut
Wa innama ata asy-syaikhu bil'alla. Okey dah, ini dah keluar perbahasan. Okey. Dah boleh jelas kan? Dah boleh jelas. Ni dah lambat sangat dah ni. Fa 'alal 'aqili, oleh atas itu wajiblah atas orang berakal. Antum semua berakal kan? Kita semua berakal kan? Apa yang kita kena buat? Ayyukthira min zikriha, untuk memperbanyak berzikir la ilaha illallah. Okey, memperbanyak berzikir la ilaha illallah. Okey. Lalu apa dia kata? Ini man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini. Ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud ada ayat, ada man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu 4,000 dzambin minal kaba'ir. Dan ila akhiri, banyak ni. Okey, perbahasan dia. Lalu dia sebut apa? Mustahdiran. Dia mengucapkan itu mustahdiran, dan menghadirkan la ilaha illallah itu di dalam hatinya. Lima ihtawat, dia menghadirkan pada apa yang terkandung atasnya daripada akidah-akidah iman. Jadi dia menghadirkan dalam hatinya segala akidah iman. Dia letak dalam hati dia, dikumpulkan semua tersebut, kan? Iaitu la ma'budu bihaqqin illallah wala au la mustaghniyan an kulli ma siwahu. Sifat 20 semua dia masukkan. Hatta tantazija, dia banyak-banyak sebut sampai melekat, sampai menjadi satu kumpul. Tantazija ma'anaha, beserta dengan makna-maknanya. Bilahmihi, dengan dagingnya. Wadamihi, dan darahnya. Semuanya jadi satu. Fa innahu yara laha minal asrari, maka nescaya dia melihat dengannya segala rahsia-rahsia. Wal ajaibi, dan ajaib-ajaib. Insya-Allahu, kalau Allah kendakilah, bukan kita kata pasti. Ini mungkinatlah. Ini yang dimaksud ini apa? Iaitu golongan-golongan sufi yang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100,000 sehari, 10,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Macam tu. Dilihatlah asrar dan ajaib insya-Allah taala. Dia tak kata wajib, dia kata insya-Allah taala. Ini Imam Sanusi ni. Ma la yadkhulu tahta hasrin. Perkara yang tak boleh masuk di bawah batasan. Jadi asrar dia memang tak ada batas. Ni disebut wa hadza kinayatun anil mubalaghati fil kathrati. Ini adalah kinayah. Kinayah tu sindiran. Maksud sindiran tu kinayah majas lah, metafora daripada mensangatkan dalam banyaknya. Dan dimaksudkan dengan asrar ini adalah bersihnya hati. Menyebabkan manusia itu bersih hati. Ini nama dia takhalli anil radha'il wa tahalli bil fadail. Dihiaskan diri dia dengan kebaikan. Wa tajalliyat, dan tajalli allati taridu alaihi minallah, yang dia dapatkan daripada Allah. Wa arada bil ajaibi al umur adh-dhahirah, yang dimaksud dengan ajaib ini adalah perkara-perkara yang zahir, kal khawariki lil adati, seperti perkara-perkara yang mencari-cari adat. Berarti Imam Sanusi percayalah dengan karamat para wali, itulah nak katakan. Imam Sanusi dia sufi. Jadi jangan membezakan dia ni ahli akidah bukan ahli tasawuf. Tak. Imam Sanusi ini mutakallim sufi. Mutakallim dan sufi ini tidak boleh berpisah sama sekali. Ini bil ajaibi al umur adh-dhahirati kal khawarikil lil adah. Apa contoh khawarikil lil adah? Sini kalau tak salah ada. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Dan dengan Allah lah segala petunjuk tersebut. La rabba, tidak ada Tuhan melainkannya. Ghairuhu wala ma'budan, dan tidak ada zat yang disembah siwahu melainkan Allah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kami mohon kepada Allah SWT ayyaja'alana, semoga dia menjadikan kita semua wa ahibbatana, dan kekasih-kekasihnya, indal mauti, ketika kita mati, natiqina, kita mengucap bi kalimati syahadati, dengan kalimah syahadah.
Bi kalimati syahadati, dengan kalimah syahadah. Sebab itu ada hadis, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalam dia daripada dunia la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Alimina biha. Bukan hanya mengucap, tapi juga tahu dengan segala maknanya. Berarti dia iman bukan imanul muqallid, tapi dia iman bil ma'rifah. Dia tahu makna dia. Dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pegang seluruh sifat 20 ini, diamalkan takror sampai yang tazija bilahmihi wa dammih. Menjadi satu zikir tersebut dalam tulang darah dia, segala daging dan darah dia, mendarah daging lah. Ini yang disebut oleh Imam As-Sanusi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan selawat rahmat takzim Allah dicurahkan kepada penghulu kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kullama dzakarahu dzakirun, segala apa yang diingatkan oleh orang yang ingat, wa ghafala an dzikril ghafilun, dan segala apa yang dilupakan oleh orang yang lupa. Ini adalah apa? Ini adalah salawat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah. Sebab tu ada yang melarang apa karang-karang selawat ni. Imam Syafi'i pun karang ini. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Allah SWT meridai segala sahabat-sahabat Rasulillahi ajma'in keseluruhannya. Wattabi'ina, dan para tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Iaitu tabi'in dan bagi mereka segala kebaikan sampai hari kiamat. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan kepada segala para nabi atau rasul yang diutus. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam secara batin dan zahir, awal dan akhir. Ini disebutkan dengan perkara tersebut. Okey, tadi nak sebut Tamtazija tu kat sini sepatutnya. Saya lupa kat mana. Dia ada syarahkan ajaib tu seperti apa. Yang bila dia meninggal, macam mana kat mana. Hilang kat sini. Tapi adalah kalau tuan-tuan ni. Hatta Tamtazija walihadza hukiya an ba'dihim anna lisanahu kana yuhallilu halatan naumihi. Jadi diriwayatkan ada ulama yang mana hidup dia penuh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai dalam tidur pun dia berzikir la ilaha illallah. Kan ada orang terlalu banyak, cerita simple lah macam ni. Kita tiap-tiap hari duk kerja dia duk mencarut je. Kadang-kadang tidur tu pun tidur mimpi mencarut. Betul ke tak? Kan? Bayangkan terbalik. Orang yang hidup ni dia berzikir je. Dia tidur pun kadang-kadang dia berzikir. Macam saya pernah kejadian pada diri saya waktu kat pondok, cari satu isu, tak jumpa jawapan dia. Lama duk belik-belik 2 hari lebih. Padahal nak bahas masail ni, nak pergi, kan kita ada muzakarah fatwa tu dekat pondok dulu. So nak pergi fatwa ni kena preparation. So duk belik kitab majmuk tu, memang duk belik. Tuhfah, Nihayah, habis tak jumpa. Cari Google tak jumpa, semua tak jumpa, buka-buka tak jumpa. Sampai waktu tidur pun boleh mimpi duk buka kitab. Boleh mimpi buka kitab ni. Ada kitab lagi yang belum buka ni. Kitab Hasyiah Jamal belum buka. Betul. Besok pagi-pagi tu buka jumpa kat situ. Dah terjadi. Buka jumpa kat situ. Sebab apa? Sebab terlalu banyak takror kita panggil. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nabhani. Yusuf Nabhani dia jelaskan tentang bagaimana seharian seseorang itu dapat mempengaruhi hatta di dalam tidur dia. Halatan naumi, ni disyarahkan. Wa hukiya, dan hikayatkan anna ba'dahum, bahawa sesungguh setengah daripada mereka quti'a ra'suhu, jadi kepala dia dipenggal. Fasumi'a tahlilu dami, didengarkanlah tahlil daripada darah dia. Wa kana ba'duhum, ada di kalangan mereka, yaqulu Allah Allah Allah, banyak berzikir Allah daiman selama-lamanya. Fatawajada fa asaba ra'sahu
hajarun fajashahu fasaladamuhu 'alal 'ardi fakataba Allah Allah Allah. Apabila dia dah tawajadah tu, dia dah berzikir Allah Allah sampai fana, sampai makam fana, tiba-tiba terkena kepala dia dengan batu, melelehlah darah dan dalah dekat tanah tersebut tertulis Allah Allah Allah. Jadi ini ada dalam kitab, bukan tidak ada. Jangan pula kata Ustaz Aiman ni merepek kitab ni, tak percayalah, kitab palsu ke, kitab bohong ke, kitab dusta ke. Jangan terlalu cepat. Adamul ilmi nafil adam. Tak ada ilmu bukan berarti tidak ada. Just hanya kita baca ni, kita nampak tak ada footnote, ini sesat lah ni. Tak adalah, bukan. Cari sumber dia ada. Jadi ada banyak yang kita cari. Saya dah biasa tahqiq, kita kena cari ni, cari sumber sampai kita jumpa, dan ternyata kita jumpa sumber dia. Contoh dia dalam kitab Imam Sanusi ni, dalam manuskrip yang belum diterbitkan dan lain-lain. Dalam ni dia lengkap disebut tentang macam-macam. Mazhab Imam Sanusi tu saya baca, sebab tu saya suka baca karangan Imam Sanusi, sebab dia memang mausu'i. Imam Sanusi pengarang kitab Ummul Barahin ini. Wallahu a'lam bisawab. Okey, kita teruskan kepada perbahasan ijazah. Okey. Boleh nampak kan ijazah kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa radhiyallahu ta'ala an alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna akhana au ukhtuna fillahi al-ustaz atau ustazah, nanti tulis nama tuan-tuan kat sinilah, hafizahu atau hafizahullahu ta'ala, wa ra'ahu wa ra'aha wa saddada khataya wa khatahu wa khataha. Lalu apa? Qad hadarat atau hadara. Jadi si laki tersebut hadir atau perempuan tersebut hadir, wa darasa dan mengaji, wa qara'a dan baca, wa sami'a dan mendengarkan durusi pengajian saya, wa syuruhi dan syarhan saya, li kitabil aqidati sughra, bagi kitab al-aqidah as-sughra, awil masyhurah bismi ummil barahin, atau yang dikenal dengan nama Ummil Barahin. Okey, yang mana tufiya sanah, maksud dia apa? Ini tertinggal saya. Lil Imam As-Sanusi, ini tertinggal. Ini ada kali Lil Imam As-Sanusi, tufiya meninggal tahun 895 Hijriah. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Fa'ajastuhu atau ajastuha, aku mengijazahkan kepadanya atau kepadanya perempuan, bisa nadi dengan sanadku, bihadzal kitabi, bagi kitab ini, al-mufidi yang berfaedah ini, ijazatan dengan ijazah tamatan yang sempurna, rajian dengan harapan, minallahi ta'ala, daripada Allah SWT, ayyahfadha antahfadha, supaya dia menjaga, bihadhil ijazati, dengan lantaran ijazah ini, sunnatal isnadi, iaitu tradisi meriwayatkan sanad, wa ayyaj'alaha, dan supaya menjadikan ia, ijazah ini, wa antaj'alaha, supaya dia menjadikan ijazah ini, sababan, sebagai sebab, li ihya'i aqidati ahli sunnati wal jamaati, untuk menghidupkan akidah ahli sunnati wal jamaah, min sadatil ummati, daripada sadatil ummat. Ini apa? Ahli sunnah wal jamaah daripada sadatil ummat. Wahum, siapakah mereka? Al-Asy'ariyah. Kama ajazani, seperti telah mengijazahkan kepada saya, syaihi wa murabbi ruhi al-Kiai, mursyid, al-mursyidu, al-alama tu dia mursyid Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. TKN lah kalau di Indonesia dipanggil. TKN ni besar. Dia bukan jalur Abah Hanom, bukan jalur Kiai Romli Musta'in Jombang, tapi dia jalur Kiai Muslih, Bayai Muslih Meranggen. Ini. Al-alamatu Muhammadun Zamraji Asy-Syafi'i Al-Kinjani Al-Qadiri Al-Indonesi. Tufiya meninggal tahun 1999. Saya dapat bersama dia 1 tahun lebih, 2 tahun. Saya datang sana 1967.
Balik 2010. Tepat 2010. Rahimahullahu ta'ala. Wa huwa awwalu man darrasani. Dialah orang yang pertama yang mengajarkan kepadaku muallafati sadatil asy'ariyah. Karangan-karangan ulama-ulama bermazhab Asy'ariyah. Wa syaikhi dan guruku al-Kiai al-Usuli. Seorang kiai usuli, ahli usul. Muhammadun Sahal Mahfuz, iaitu Syekh Kiai Muhammad Sahal Mahfuz Asy-Syafi'i Al-Hajini Al-Indonesiu, tufiya meninggal tahun 2014 miladiyah, rahimahullah. Wa syaikhi, dan tiga-tiga ni nombor satu sebab ni direct, saya ambil dari mereka direct. Al-alimu al-allamatu al-muhaddis Abdullah bin Abdul Qadir At-Talibiyu Al-Hasaniyu Al-Athariyu At-Tanji. Saya sebut Athari sebab dia bermazhab Asari lah. Dia bukan mazhab Maliki walaupun dia duduk Morocco. Dia basically dia alim kabir lah. Dia memang boleh ijtihad lah basically. Walaupun kita tak kata mutlak tapi mutabahir fil ilm. Wa syaikhi, dan guru saya al-alamatu al-muhaddis al-musnid muhyil madrasatil ghumariyati syarifah Dr. Mahmud Sa'id Mamduh Asy-Syafi'i Al-Qahiri. Wal kulluhum, dan seluruh mereka ini min musnidi dunya, mengambil daripada musnidi dunya al-alamati asy-syaikhi al-Kiai Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Jawi Al-Makki Asy-Syafi'i, dari Syekh Yasin Padang, meninggal tahun 1990 miladiyah, rahimahullah ta'ala. Wa huwa rawa'an, dia meriwayatkan daripada al-allamati al-muhaddisil haramain, daripada muhaddis haramain Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrasi, meninggal tahun 1368 Hijriah, rahimahullah. Wa anil mukri'i, daripada mukri Asy-Syihabi Ahmad bin Abdillah Al-Mukhlalati Asy-Syami Sum'a Al-Makki, meninggal tahun 1363 Hijriah, rahimahullah. Wa ani syaikhi al-Kiai al-Mutafannin Muhammad Baghir bin, ini terdouble bin Nur Jugjakawi. Jogja lah. Kan dari al-Allamah. Ini kita panggil Muhammad Baghir Yogyakarta. Meninggal di Mekah. Tengok, ulama Arab mengambil dari ulama Nusantara. Dulu macam tu. Hari ini dah terbalik. Kita tak cukup alim, yang betul-betul alim. Sampai orang Arab pun ambil ilmu dari kita. Wa an Muammar al-Kiai Ma'sum bin Ahmad Al-Lasimi. Kiai Ma'sum Lasem. Kita panggil Kiai Ma'sum Lasem. Rahimahullah. Wa anil Muammar Kiai Baidawi, Baidawi Lasem. Baidawi bin Abdul Aziz Al-Lasimi, meninggal tahun 1390 Hijriah. Wa anil Kiai Abdul Wahab bin Hasbillah Al-Jumbani. Jadi semua ini mengambil daripada jalur yang sama. Nombor 3 kan? Mengambil jalur yang sama. Jadi muhaddis Haramain, Omar, Hamdan, semua ini mengambil Abdul Wahab Hasbullah. Meninggal tahun 1971. Wa kulluhum an al-alamati al-muhaddis al-musnid al-Syekh Mahfuz bin Abdillah At-Turmusi Al-Jawi Asy-Syafi'i. Maaf tadi, saya tersalah yang ni. Asy-Syami mengambil dari siapa? Mengambil dari, bukan Muhammad Baghir Jogjawi, dari muhaddis Haramain, iaitu Syekh Mahfuz Termas, pengarang kitab Hasyiah Tarmasi. Hasyiah Tarmasi. An masyayikhihi al-madhkurina fi thabatihi, yang guru-guru dia telah disebut dalam kitab Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid. Minhum al-alamah As-Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Ini guru kepada Syekh Abdullah Fahim Jua. Jadi saya belum dapat sanad dari Syekh Abdullah Fahim daripada murid dia terus, tapi saya akan berusaha untuk dapat, insya-Allah, supaya saya boleh terus sini Syekh Abdullah Fahim saya. Macam itulah, Syekh Abdullah Fahim murid dia saya.
Sikit lagi lah insya-Allah. Haji, nama dia Tuan Guru Haji Ziyadi, masih hidup. An Syekh Yusuf bin Uthman Al-Kharbuti. Okey. An Syekh Fathillah As-Sumaidasi kana hayyan fi qarnin salis ashar rahimahullah wa anil alamati al-amir, alamah Amir Mesir. Mereka ambil dari alamah Amir Mesir, meninggal tahun 1232 rahimahullah. An Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqqat. Okay, meninggal 1183. Al-Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Arabi Al-Hajj Al-Fasi, ulama Fas. Ini kita panggil Musnid Fas. Saya ada sahabat dia, Ahmad Al-Arabi Al-Fasi. Rahimahullah. Anil alama Abil Barakat bin Abdul Qadir bin Ali Al-Fasi. Ini terkenal. Okay, an abihi, dari bapa dia Alamah Ali bin Yusuf Al-Fasi Fihri, terkenal. An abihi Al-Wali As-Salih Syekh Yusuf bin Muhammad Al-Fasi. Satu keluarga ni. Ini dia panggil Zawiyah Fasiyah. Keturunan dia sekarang bernama Syekh Idris Al-Fasil Fihri. Profesor Dr. Idris Fasil Fihri, kawan baik kepada Habib Umar bin Hafiz, dan beliau timbalan rektor Qarawiyyin. Tak tahu sekarang rektor kot, wallahu a'lam. Tapi beliau alim al-alamah. Dia ni keturunan Fasil Fatimah Al-Fihri lah. Keturunan rahimahullah. Okey. Wa Syekh Alamah Muhammad Ahmad bin Ali Al-Manjur Al-Fasi. Syekh Manjur ni syekh yang karang kitab syarah kepada Hasyiah Kubra, kepada Muhasilul Maqasid. Syekh Manjur alim, meninggal tahun 1995. Tapi tesis PhD saya meninggal tahun abad lebih awal, 971. Wa Syekh Alamati Muhammad bin Qasim Al-Qassar, meninggal tahun 1012. Kenapa dia meninggal lambat? Ya, dia meninggal lambat sikit. Tapi Manjur ambil dari dia yang mengambil daripada bukan Manjur. Ni. Ali bin Yusuf Al-Fasi mengambil dari Al-Qassar, Manjur dan lain-lain. Semua ini kulluhum mengambil daripada Al-Alama Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Yisyitani, meninggal tahun 959. Anil Alama Abi Zakaria Yahya As-Susi, ulama Sus. Ni ada dalam kitab nama dia Jummah tu. Apa nama? Fawaidul Jummah kalau tak salah. Saya pakai tesis saya banyak bersandar pada itulah. Anil Mu'allif, diambil daripada mu'allif pengarang kitab, iaitu Al-Wali As-Salih Al-Mutakallim As-Sufi Al-Faqih Al-Imam Al-Alama Al-Syarif Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani Al-Maliki Al-Ash'ari At-Tilimsani, meninggal tahun 895 Hijriah rahimahullah. Wa usi nafsi wa iyyahu wa iyyaha bitaqwallahi ta'ala fil ilmi wal amali wa fis sirri wal ilani wa bitarkil fawahishi ma dhahara minha wa ma batan wa bitamassuki bil manhajil asy'ari. Jadi apa? Saya mewasiatkan kepada diri saya dan diri dia dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, pada ilmu dan amal, dan pada segala yang tak nampak dan yang nampak, dan dengan meninggal segala perkara yang keji dari perkara yang zahir ataupun yang batin, dan berpegang dengan manhaj Asy'ari di dalam i'tiqad dan dengan mazhab daripada mazhab 4, wa bitariqin min at-turuqi sufiyati sunniyah, dan salah satu tarikat daripada tarikat-tarikat tasawuf sunniyah, kama arsyadaha, seperti yang telah ditunjukkan oleh Imam Junaidi wal Ghazali, Imam Junaidi dan Ghazali. Sahhat hadhil ijazatu, maka benarlah ijazah ini insya-Allah taala. Wa ana al-faqiru, aku seorang yang fakir, ila rabbihi, kepada Tuhannya, iaitu Allah SWT. Nama saya Muhammad Aiman Al-Akiti, nasaban secara nasab, Al-Malizi, dari Malaysia, Maulidan tempat lahir, Al-Kinjani, summa Baldawi, summa Salawi, wa Tetwani Ma'laman. Lalu apa? Kencong. Kinjani ni Kencong di Jawa Timur, Baidawi, Darul Baida, Casablanca, Morocco, Salawi, Tetwan, Ma'laman tempat saya belajar. Wa kana al-faraghu, selesai min tahririha, dari menulis ini, di Madinah, Kuala Lumpur. Saya kat Kuala Lumpur lah, koma tulislah kat tempat koma. Al-Kainati di Malaysia, yang berada di Malaysia. Al-Mahrusah, yang terjaga. Pada hari, tulislah tarikh hari ini adalah berapa Safar ni? Berapa Safar saya tak ingatlah. Tulis berapa Safar tahun 1400 berapa?
Al-Muwafiq yang bersamaan dengan 2 Oktober tahun 2021. Ajastukum jami'an insya-Allah. Okey. Sekarang sebelum kita tutup saya buka Q&A ya. Apa lagi ni? Di mana boleh saya saya jawab ni. Di mana saya boleh baca dapatkan kitab Aqsamut Tauhid? Oh, ini saya dah bagi dah hari tu. Kan? Okey, insya-Allah. Dia sebenarnya kalau tak Google Drive pun saya boleh bagi link yang dari Syekh Nizar teruslah. Itu pun boleh, Ustaz Nizar Hamadi. Kalau ada yang meragukan dalam isi tu boleh terus tanya dekat Ustaz Nizar. Itu insya-Allah. Just tukum sekalian insya-Allah. Okey, ada soalan? Soalan terakhir. InsyaAllah wadah kot. Ustaz, ada nak tanya sikit. Ya, sila. Berkaitan dengan kitab yang Imam Sanusi yang lain, Ustaz, Doktor, yang ada Mufidah, Hafidah dan yang lain tu, mungkin Doktor boleh terangkan sedikit berkaitan kitab-kitab tu, mungkin secara ringkas kot. Okey, kitab-kitab tu, jadi cerita dia macam ni, kalau kita rujuk kepada kalam ulama di Fes, okey, ada satu ulama di Fes, saya sebut dalam buku saya yang insya-Allah akan terbit di bawah IKIM, yang dah lama sangat tak terbit, kena terbit secepat mungkin ni. Dah memang edit dah berkali-kali, dah 3-4 kali dah edit dengan saya. Okey, dan dalam buku itu saya ada nukilkan petikan daripada ulama. Saya ingat dalam kitab dia, saya ada kitab dia lah, Nashrul Mathani nama kitab dia. Cuma the problem is kitab tu tak ada dalam pasaran lah, sebab dia dah cetak dah. Saya beli kat Fes, cetakan lama dan mahal lah tu. So dalam kitab tu dia memang sebut bahawa bila kita sebut Imam Sanusi ini akidah Sanusiyah, kita panggil Al-Aqaid As-Sanusiyah, dia akan sebut ada 7 silibus. Dia sebut 7 silibus, muqarrarat. Jadi ada 7 kitab yang dipakai sebagai silibus pengajian akidah di Fes atau di Maghribi, di Tilimsan, di Algeria, di Mauritania, di sekitar itu. Andalus dah jatuh lah waktu itu. Andalus dah bukan Islam lah ketika itu. Maka bila disebut kitab inilah yang lazim semua madrasah baca dan hafalkan. So kitab itu apa? Bila kita sebut 7, kita cuba kira. Akidah Kubra, Wusta, Sughra, and then Sughra, lepas tu Muqaddimat, baru 6. Mana lagi satu betul? Mana lagi satu? Ternyata itu yang Dr. Khalid kata, diorang banyak yang mencari, tapi Dr. Khalid kata, guru saya lah, dia buat kajian, dah lama dia buat kajian, membuktikan bahawa yang ketujuh ini dipanggil dengan hafidah.
Hafidah ni berarti bukan hafidah, mufidah. Mufidah ni yang memberi faedah. Berarti boleh dikatakan kita mulakan anak kita hafal mufidah dulu. Mufidah dia pendek ringkas. Lepas mufidah hafal sughra atau dipanggil dengan hafidah, cucu perempuan. Dengar nama dia cucu perempuan. Barulah sughra kecil-kecil. Lepas tu sughra kecil umul barahin. Lepas tu wusta pertengahan, kubra besar. Muqaddimat yang ketujuh, yang terakhir muqaddimat ni adalah prolegomena. Dia macam guidance untuk membaca seluruh kitab Imam Sanusi. Dia macam kamus. So ini kita panggil dengan silsilah kutub Sanusiah. So saya berhajat untuk terjemah sebab kubra dah siap, wusta dah siap, muqaddimah dah siap, umul barahin dah siap. Yang kecil-kecil tu sekejap je dah siap. Dan kalau boleh cetak the whole satu set, kita jadikan silibus Imam Sanusi. Itu maksud saya. Dan jadi kalau kita ajar budak kecil dari kecil sampai besar Imam Sanusi ni, insya-Allah kita ada selamatlah. Itu maksud dia. Silsilatul Kutub Sanusiah. Dan ini projek yang diusahakan bersama dengan Institut Kefahaman Islam Malaysia, insya-Allah. Okey. Tapi Imam Sanusi ada kitab akidah lain ya. Saya beritahu dia ada banyak kitab akidah lain. Dia ada Syarah Asma'il Husna, dia ada Syarah Bait murid dia Al-Haudi tu, Wasitatul Suluk, Wasitatul Muluk something. Dan dia ada banyak lagi. 5-6 lagi adalah dalam tarjamah tu saya sebut, tapi dia bukan consider as syllabus, tapi dia ialah usaha-usaha yang tambahan oleh Imam Sanusi. Itu insya-Allah. Okey. Wadah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Syukran doktor. Allah, Dr. Aiman. Syukran doktor. Syukran doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.